Indigo dalam tafsiran yang lama disebut sebagai indera keenam, di mana selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai keupayaan untuk melihat alam lain. Alam lain ni macam-macam lah, sebab indigo dalam tafsiran ni dia dikongkong oleh nilai budaya, nilai agama. Kalau di barat, indigo dianggap mereka yang dapat berkomunikasi dan dapat melihat spirit. Disebut juga sixth sense. Kalau dalam dunia kita ni orang kata dibuka hijab. Tapi saya tak sentuh tentang benda tu. Indigo personality yang kita akan sentuh hari ini adalah dalam tafsiran yang sangat penting untuk tuan-tuan, terutama yang jadi ibu bapa, yang anggota masyarakat. Apabila anak kita, apabila jiran kita, apabila remaja kita, apabila seseorang yang kita kenal berbeza dari kita, itu bukan bererti dia gila, itu bukan bererti dia aneh, itu bukan bererti dia sesat, itu bukan bererti dia mental. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati dalam mengendalikan pandangan tuan-tuan, kerana sekiranya tuan-tuan tak faham bahawa perbezaan ini adalah kerana 6 perkara yang harus kita ketahui, dan kita ada hanya 5 perkara yang harus kita ketahui. Orang-orang biasa macam kita, tuan-tuan, dilahirkan dengan 5 deria rasa, iaitu kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh merasa, kita boleh meraba. Dan juga kita boleh berfikir, iaitu akal. Tetapi orang yang dibagi sebagai personality indigo, mereka mempunyai pacuan indera keenam, iaitu apa yang dipanggil sebagai empati yang tinggi. Kau boleh upayaan jiwa mereka, kau boleh upayaan deria rasa mereka yang tak nampak indera keenam mereka berfungsi. Dan mereka bukan sahaja mesti berfungsi deria keenam, tetapi pada waktu yang sama mereka tahap IQ yang tinggi. Jadi berarti kalau orang tu dia biasa-biasa, dia ada deria rasa yang keenam, common. Orang tu biasa-biasa, dia ada IQ yang tinggi, itu common. Tapi bila IQ yang tinggi dipacu oleh deria yang keenam, yang dipanggil indigo, deria indigo, maka jadilah dia orang yang saudara akan sebut aneh, saudara akan sebut pelik. Kemudian kita akan jatuhkan macam-macam hukum ke atas dia kerana kita rasa dia berbeza daripada kita. Sebahagian pula akan mula menganggap bahawa anak mereka ini pelik. Saudara mungkin marah, rotan, saudara mungkin pulaukan anak saudara bawa berubat. Saudara mungkin menganggap anak saudara termasuk dalam kategori split personality, psycho, mental illness kalau orang lain, saudara akan cela. Tujuan saya nak bincang di sini, tuan-tuan. Indigo personality tak banyak dibincangkan di dalam Islam. Tiada ulama' dan juga tiada kitab yang menulis pengkhususan mengenai perkara ini kerana dia hanyalah satu sub personality saja. Cuma pada era moden apabila berlaku apa yang disebut clash of generation. Dia berlaku bukan biasa, tuan-tuan. Selain daripada proses DNA genetik yang complicated. Tapi paling mudah adalah saya seorang yang konservatif. Saya seorang yang dianggap urban konservatif. Seorang yang mempunyai perawakan Melayu bandar tetapi membawa type pemikiran Melayu kampung. Itu dipanggil urban konservatif. Kemudian dia ada urban moderate dan dia ada urban liberal. Saya masuk dalam senarai urban konservatif. Dalam orang konservatif macam saya, tuan-tuan, saya sukar untuk menerima benda-benda yang saya fikir bertentangan dengan nilai konservatif. Tapi mungkin kerana saya membesar melalui tempoh dewasa di Kuala Lumpur, berarti saya pernah cerita pada tuan-tuan pengalaman-pengalaman saya lepas. Tapi saya tak mau ceritalah tentang macam mana saya bergaul dengan kelompok etis sebagai kawan-kawan baik, dan 3 kawan saya yang etis tu, 2 kembali ke rahmatullah dengan seorang menjadi ahli masjid dan seorang lagi disambut Allah pulang selepas beberapa bulan dia kembali daripada menunaikan haji. Manakala yang masih hidup ni sejak berpisah tahun 1996, saya tak pernah berjumpa dengan dia. Tetapi beberapa rakan yang menjalankan penggambaran di London pada tahun 2005 menemui beliau menjadi seorang jemaah dan telah membeli sebuah bangunan yang beliau jadikan surau di tengah kota London. Pada tahun 90-an, saya mengenali ketiga-tiga kawan saya ini adalah sebagai orang yang menolak Tuhan. Bukan sembunyi-sembunyi, maksudnya menolak Tuhan. Dipulaukan oleh kawan-kawan yang lain tapi mesra dengan saya. Walaupun pada waktu tu saya bukanlah seorang yang warak lah dalam arti kata hidup pun tunggal langgang juga saya pun. Tahun-tahun 80-an dan 90-an.
Indigo personality ni tuan-tuan, dia adalah pacuan di mana IQ seseorang yang tinggi juga diseimbangi oleh nilai perasaan yang sangat tinggi. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita jumpa gelandangan, kita akan mempunyai pandangan kenapa dia sihat dan dia malas bekerja. Itu pandangan, logik. Sebab kita bertolak kepada logik bahawa orang yang sihat mesti bekerja. Klise, orang yang sihat mesti bekerja, orang sihat kalau tak bekerja dia malas, maka kita menjatuhkan hukum demikian. Tetapi pacuan bagi orang indigo personality, mereka mempunyai ketembusan rasa kerana empati. Kerana sifat empati yang tinggi, dia ada ketembusan rasa. Berarti dia boleh melihat reaksi body language orang tu dengan mengatakan seorang ini sedang dirundung masalah. Dengan melihat mata, dia menanggung beban jiwa yang sangat berat. Dengan melihat nada percakapan, bunyi nada tu masuk, intuitif dia boleh membaca. Seseorang ini sedang berada dalam kebingungan. Pacuan akalnya yang tinggi, kemudiannya membolehkan mereka berkomunikasi dengan meletakkan logik dan juga meletakkan perasaan indigo yang saya kata intuitif, satu yang dipacu oleh naluri. Menjadikan orang jenis ini sangat istimewa. Kalau saudara Google, jangan sebut saya sedang mempromosi The New Age. The New Age ni adalah gerakan yang sangat popular di Amerika. Apabila New Age muncul, mereka yang guna perkataan indigo personality tuan-tuan. Cuma saya akan pinjam tapi saya tak share dalam nilai yang kita nak kongsi hari ini. Apabila gerakan The New World Age ni merasa bahawa Amerika bukan lagi destinasi yang selamat bagi generasi baru. Apabila politik yang bobrok, ekonomi yang menindas kaum bawahan, sistem manipulasi kapitalis yang sangat tinggi, masyarakat yang sangat individualistik. Maka New World Age menganggap bahawa dunia perlukan perubahan. Maka apa yang dilakukan oleh gerakan New World Age adalah mengenal pasti bakat mereka yang lahir dengan indigo personality. Kerana indigo personality yang pertama adalah dia lahir dengan pandangan baru dan kebanyakan pandangan dia apabila dipacu oleh intuitif. Kita ni tuan-tuan hidup dalam zaman di mana individualistik ni sangat tinggi. Orang yang bermodelkan keuangan menjadi sangat kuat. Pengaruh untuk menjatuhkan hukum kepada orang yang tertindas sangat luar biasa. Jadi apabila orang indigo datang, dia dibesarkan selain daripada akal yang tinggi, dia ada empati. Dia rasa tak sepatutnya berlaku. Kenapa orang disisihkan? Kenapa golongan ini diberi tuduhan yang sangat luar biasa? Kenapa kanak-kanak seperti ini diberi layanan kelas yang lebih rendah? Empati yang memacu mereka untuk berfikir bagaimana perubahan boleh dibuat. Oleh kerana demikian, perkara tersebut mungkin muncul ketika mereka berusia 10 tahun, tuan-tuan. Mereka tak bersetuju dengan tuan-tuan apabila tuan-tuan membaling batu pada anjing. Sebagai mudah, tuan-tuan ambil batu baling pada anjing. Dan anak tuan-tuan memprotes dengan perasaan yang sangat keras. Tapi tuan-tuan mengatakan anjing itu haram dari segi agama dan anjing itu berbahaya. Tetapi anak tuan-tuan, dia melihat intuitif yang ke-6. Di mana dia kata, riak mata dan juga body language anjing itu menggambarkan dia lapar. Dan riak anak saudara mengatakan bukan perlu disentuh, Bu. Dia hanya perlu diberikan makanan. Berarti dia akan mencetuskan pandangan yang saudara merasa anak saudara adalah anak yang aneh. Ataupun datanglah seorang pengemis di depan rumah saudara. Dan saudara hanya memberikan pengemis itu wang. Tetapi anak saudara mengatakan bahawa mak, dia perlukan makanan sebab dia kelaparan. Dan kemudian barulah mak perlu berikan dia wang. Anak saudara datang kerana selain daripada berfikir logik, dia ada intuitif di mana dia rasa kedudukan pengemis yang dia lihat itu lebih jauh lapar berbanding wang. Maka anak kita mungkin berlari ke dapur dan mengambil makanan dan memberi kepada pengemis. Yang menyebabkan saudara rasa ini adalah satu ancaman, ini adalah satu gambaran anak saudara berfikiran lain daripada yang lain. Indigo personality wujud adalah kerana generasi yang ada sekarang menentang sistem yang dibentuk oleh generasi saya. Boomer. B-O-M-M-E-R ni. Kerana sistem boomer, kita telah melatih aspek material yang sangat kuat. Kita menyebut tentang kekayaan, kewangan, kerjaya, kediaman, kereta, kad kredit, kemasyhuran, populariti, nilai moral yang tinggi, dihormati, dibangga-banggakan orang. Maka akhirnya sistem ini apabila datang satu generasi baru, ketika mereka berusia 10 tahun, secara perasaannya, mereka merasakan ini tak betul. Perasaan melatih pula kerana mereka dilahirkan dengan IQ yang tinggi. Melatih pula bagaimana benda ini perlu diperbaiki.
Bila dia umur 12 tahun, tuan-tuan, 2 tahun dia melihat bagaimana tuan kita, boomer ni, mempunyai pandangan yang sangat prejudis dan pesimis, maka mereka mula bersuara. Memprotes dalam hal yang kita rasa anak kita kurang ajar, kita rasa anak kita ni dah macam tu, dah macam ni, dipengaruhi tak, tuan-tuan. Tuan-tuan sedang membunuh apa yang disebut sebagai bakat intuitif ataupun indigo personality anak saudara yang sangat talented. Saya beritahu pada saudara, indigo personality dalam New World Age di Amerika, bila New World Age bergerak, mereka capture semua anak-anak Amerika yang mereka kenal pasti mempunyai indigo personality. Kerana mereka percaya cantuman kebijaksanaan dan nilai naluri yang tinggi diperlukan oleh Amerika untuk membentuk institusi yang baru. Ini New World Age yang orang duk marah tu. Saya tak peduli, saya tak suruh saudara menyokong New World Age. Saya cuma menyebut bagaimana New World Age menggerakkan dengan mengumpulkan generasi baru yang mereka rasa akan membina Amerika yang lebih baik. Selain daripada Amerika yang memikirkan tentang wang, kekayaan, pangkat, nama, kemasyhuran, limelight, dihormati, hingga berlaku penindasan yang mereka yang dibesarkan, anak kita yang dibesarkan oleh intuitif dan ada akal. Di mana intuitif telah menggerakkan mereka berfikir dan mereka berfikir. Mereka menjadi bijak yang kadang-kala berbeza. Bijak yang aneh, bijak yang dicurigai oleh pandangan kita daripada generasi boomer konservatif. Jadi saya harap ini penjelasan awal. Ada orang komen dia faham tak? Ramai yang kalau tak faham saya explain lagi. Kalau tak faham tolong explain lagi. Sebab saya akan habis masa lama petang ni. Saya tak nak meniaga sangat. Saya nak jelaskan benda ni. Jadi tuan-tuan, New World Age mengumpulkan mereka dan kemudian menganggap bahawa inilah kumpulan yang akan boleh mempengaruhi politik Amerika apabila mereka menjadi pemimpin. Merubah sistem pendidikan di Amerika apabila mereka menjadi sarjana atau intelektual. Mengubah daya pandang seni apabila mereka menjadi seniman. Mempengaruhi orang lain dalam tulisan dan segala macam kerja. Supaya akhirnya, perkara yang dipanggil sebagai logik material dan logik senario hidup yang berdasarkan, saya kata tadilah, kaya, berduit, berpangkat, bersemua ni, dapat diimbangi oleh nilai baru Amerika yang kukuh intuitifnya. Yang kukuh dari rasa. Saya harap kata tuan-tuan faham untuk bab 1 ni. Kerana tuan-tuan tak faham, saya tak boleh pergi pindah bab 2. Okey. Dia mungkin masuk lambat kot dia. Dia adalah, macam ni tuan-tuan, kita ni dilahir dengan 5 indera saja. Normal manusia adalah 5 indera. Di mana kita pegang, kita rasa, kita tengok, kita nampak, ada bunyi, kita dengar, ada hidung, kita bau, ada mata, kita lihat. Okey, lepas tu kita ada perasaan, tetapi perasaan kita masih lagi dalam peringkat yang biasa. Indigo mempunyai nilai perasaan yang tinggi. Tapi kalau nilai perasaan yang tinggi saja, tuan-tuan, dia menjadi seorang yang disebut sentimental. Seorang yang disebut sensitif. Tetapi nilai perasaan yang tinggi diimbangi oleh nilai IQ yang tinggi. Dia ada 2 benda yang Allah anugerahkan kepada dia. Empati, yang dipacu oleh perasaan. Intellectual, yang dipacu oleh daya fikir. Ini mereka dipanggil indigo. Tak semua berlaku, tetapi genetik indigo wujud. Kerana lahirnya golongan kanak-kanak apabila mereka besar, secara perasaan, mereka mula melihat perilaku yang sedang berlaku dalam sistem sosial tidak betul secara perasaannya. Macam saya kata tadilah, kalau orang datang minta sedekah dekat tuan, tuan-tuan pun dengan abainya bagi duit RM2 dan suruh pergi. Tapi anak tuan mengatakan, secara intuitif perasaan, dia dapat melihat bahawa wajah dan juga body language dan juga kedudukan orang yang mengemis tu, anak tuan-tuan dah tahu dia kelaparan. Maka datang IQ dia. Bukankah makanan yang lebih diperlukan? Maka dia menegur tuan-tuan dengan mengatakan, Bu, orang ini lapar. Ibu kena bagi dia makan. Tapi kita secara tradisinya, pengemis tak perlu diraikan. Bagi RM2 dia pergi. Bagi RM1 dia pergi. Kita secara biasanya bagi RM1, bagi RM2. Sebab itu tradisi boomer. Generasi pokok buncit kita ni. Boomer generation. Yang menganggap bahawa pengemis adalah golongan yang mempunyai kedudukan paling rendah dalam sistem sosial. Begitu juga bila kita saudara tengok gelandangan. Apabila melihat gelandangan tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ni dibesarkan dengan perasaan mengatakan bahawa mereka bukan golongan yang dihina, Bu. Bila mereka melihat dengan mata, mereka tahu orang itu, dia sebab dia intuitif, dia kuat. Bila intuitif dia kuat, intuitif dia mengatakan bahawa sesuatu telah berlaku kepada orang ini. Maka dia berfikir. Perasaan yang tu dia berfikir bahawa orang ni ada masalah. Dengan melihat pada body language-nya, dia kemungkinan seorang yang telah lama dipulaukan oleh masyarakat.
Dia tengok susunan beg dan dia tengok tempat orang tu berbaring, dia mungkin baru lari meninggalkan rumah. Kalau dia melihat tubuh seorang itu tua, dia boleh tahu bahawa seorang ini sebenarnya mempunyai keluarga tapi dibuang oleh keluarga dia. Pacuan intuitif dia sangat tinggi tapi dipacu oleh nilai daya fikir yang sama tinggi. Berarti dia intelek dan juga dia adalah seorang yang empathy, iaitu kaya rasa dan kaya fikir. Bila anak-anak ini membesar dan tuan-tuan ataupun masyarakat ataupun persekitaran menganggap apa yang mereka fikir dan apa yang mereka acu, iaitu mereka tujukan kepada kita sebagai bertentangan dengan nilai kita boomer ni, yang menganggap pengembil-pengembil gelandangan lah, apa pula? Berarti anak-anak ini akan membesar dengan perasaan tertekan sejak kecil. Bila tertekan sejak kecil, tuan-tuan, oleh kerana mental mereka kuat dan empati mereka kuat, mereka tumbuh menjadi lebih kuat dan kemudian mula memikirkan. Macam ni tuan-tuan, apabila saudara tindas, anak-anak saudara secara emosinya tertindas. Generasi ni apabila kita tindas, secara emosinya mereka tertindas. Tetapi dengan IQ yang kuat tuan-tuan, mereka dapat memacu diri mereka. Tetapi dalam kajian juga mengatakan, ramai kanak-kanak ini mengalami beban tekanan perasaan yang sangat tinggi. Kerana nilai dan juga perwatakan yang mereka bawa ditolak oleh masyarakat dengan pelbagai prasangka dan prejudis. Jadi ini menjadikan cabaran yang besar kepada kanak-kanak indigo personality. Timbul fitnah, pandangan serong, serangan-serangan yang aneh. Apatah lagi kalau mereka expose diri mereka di media sosial. Saya fikir dah faham kot semua. Okey, adakah ini indigo child ni, adakah ia genetik atau Tiada ramuan khusus mengenai ini. Cuma beginilah tuan-tuan. Indigo child ni, dia adalah genetik, basically. Saya fikir dia adalah genetik. Di mana anak itu lahir dengan perasaan yang kuat dan lahir dalam IQ yang tinggi. Kita lahir anak perasaan yang kuat macam biasa. Anak kita menjadi seorang sensitif, mudah terasa, itu biasa. Memiliki anak yang IQ yang tinggi biasa tuan-tuan. Dia dapat 6A, 17A. Itu adalah biasa. Tetapi indigo adalah luar biasa. Dia mempunyai perasaan yang kuat dan dia mempunyai IQ yang tinggi. Dia excellent kerana mereka boleh menggunakan fikiran mereka. Bukan saja untuk menjawab soalan. Mereka boleh menggunakan fikiran mereka untuk bertanya beberapa perkara yang tidak betul tentang kehidupan. Ingatlah level dia. IQ mereka dipacu oleh perasaan mereka, menyebabkan mereka berfikir banyak perkara yang timbul dalam perasaan mereka yang mengatakan bahawa ini tidak betul. Itu dia kemudian dia panggil kerajaan diri. Kerajaan diri ni adalah dia merasa bahawa mengapa perlu begitu? Kerana dia empati, dia kasih. Dia mempunyai nilai perasaan yang sangat luar biasa. Maka datang fikiran dia. Maka fikiran itulah kemudiannya yang akan kita rasa seperti menentang kita. Sebagai contoh, saya ambil contoh tuan-tuan. Yang selalu berlaku di tempat kita lah. Anak kita, dia mungkin menegur kita. Kerana kenapa ibu mempercayai sebuah cerita di TV drama pukul 7 tu yang menceritakan kejahatan manusia yang tak mungkin ada. Dia drama tuan-tuan tengok. Tapi anak saudara dia mempunyai intuitif yang tinggi. Walaupun ni drama, dia sedang mempengaruhi ibunya untuk mempercayai sesuatu yang anak saudara secara intelek, secara cerdik pada usia 12 tahun. Mengatakan bahawa ibu sedang menanam prasangka hidup yang buruk daripada menonton drama yang secara IQ, walaupun dia 12 tahun, dia dah survey, dia dah observe masyarakat. Masyarakat yang diciptakan oleh drama itu palsu dan tak masuk akal. Kejahatan dan konflik yang dicetuskan oleh drama itu sangat sadis dan sangat tragik dan merosakkan akal saudara. Sebab dia punya akal yang tinggi, dia punya penerimaan perasaan yang tinggi. Jadi kita terkejut dengar bila anak kita menegur sesuatu. Kerana boomer menganggapnya hiburan. Kita orang badan tua ni, kita menganggap dia hiburan. Tapi anak kita yang baru muncul, untuk dia itu adalah ancaman. Kerana telah diajar satu perkara yang kadang anak kita telah merosakkan nilai kebaikan yang ada dalam diri dia. Dan dia heran bagaimana sesuatu yang sedang merosak nilai kebaikan dalam diri dia boleh menggembirakan ibu dia dan boleh membuatkan ibunya excited untuk menonton. Siapa pernah rasa perkataan ni, sila katakan ya. Saudara rasa anak-anak saudara ataupun saudara pernah bertemu dengan budak, dia biasanya kecil, dia tak boleh dapat tangkap. Dia 12 tahun ke atas. Saudara dapat tangkap bahawa dia mempertikaikan banyak pandangan-pandangan saudara yang dia rasa dia tak boleh accept. Dia tak boleh terima. Dia rasa bahawa saudara telah melakukan satu kesalahan moral yang tinggi. Walaupun saudara menganggapnya itu satu hiburan.
Kerana pada mereka, secara IQ-nya, perlekehan ke atas kualiti manusia dengan menggambarkan, sebagai contoh, menggambarkan seorang wanita menggunakan tarikan seks untuk memastikan seorang suami berlaku curang dan kemudian berlaku penceraian. Seorang kanak-kanak, walaupun dia berusia 12 tahun, kerana nilai IQ dia tinggi, nilai empati dia tinggi, dia menganggap bahawa drama itu sedang memusnahkan cara ibunya berfikir ataupun cara Sarah dia berfikir ataupun cara kita penonton berfikir. Kebiasaannya dia bermula di rumah, di mana dia panggil kerajaan diri dia berubah di rumah, di mana dia mahu menentang semua benda yang dia lihat di rumah kerana dia kata benda itu sedang mempengaruhi rumah tersebut untuk bertindak tidak betul. Itu dipanggil indigo yang saya kata tadi tu, di mana keselarasan IQ dan juga keselarasan perasaan yang sangat tinggi. New World Order ambil benda-benda ni tuan-tuan. Dia kutip untuk membina generasi Amerika yang baru apabila mereka mula kecewa, terutama ketika era Perang Dingin. Mereka kecewa Amerika menjadi negara pembuli. Mereka kecewa melihat dunia membangunkan senjata nuklear. Mereka kecewa Amerika yang maju dengan ada 1.6 juta gelandangan. Mereka kecewa di mana masyarakat kulit putih walaupun telah memberi hak sama rata, tetapi kemiskinan yang paling menular adalah di kalangan masyarakat kulit hitam dan kaum Hispanik pendatang. Itu isu utama Amerika bila New World Age ambil. Jadi New World Age percaya daripada tahun 70-an, 80-an tu, untuk mengubah Amerika yang baru, Indigo Child ni saja yang boleh mengubahnya. Kerana mereka boleh berfikir dan pada waktu sama boleh merasa apa yang perlu Amerika ubah. Kalau dia inteleknya tuan-tuan, dia boleh main ni je Sadako yang duduk main tu apa? Teka-teka, dia cerdik, dia boleh main cube pusing. Bagi soalan pusing sana dia boleh jumpa. Itu dipanggil ketinggian IQ, skor 17A. Dia semua pandai lah. Itu dipanggil ketinggian intelektual. Dia tak akan capai indigo. Indigo dipacu dengan ketinggian moral secara emosinya. Secara emosi itu dipanggil empathy, simpati. Dia datang daripada empathy, di mana moral perasaannya sangat tinggi. Sama tinggi dengan moral IQ dia. Dia dapat dua-dua sekali. Yang tinggi perasaan, tu dia panggil seks sentap. Maaf lah, tu tak masuk sen, tak masuk dalam cerita saya ni, puak sentap ni. Kan? Yang pala tau ni pun tak masuk dalam cerita saya. Dia tahu semua. Tapi pala tau. Yang masuk dalam cerita saya, cerita indigo ni, moral thinkingnya sangat tinggi, moral empathy-nya sangat tinggi. Tapi tuan-tuan janganlah kata moral empathy. Moral tu saudara tafsir pula. Nanti bila saya bagi contoh, kenapa dia tak bertudung, kenapa dia pakai skirt, kenapa dia legging, saudara balik pula kepada moral yang saya judge adalah moral on human being dulu. Nanti kita cerita Islamicnya. Apabila orang Islam faham benda ni, kita akan cerita pula Islamicnya. Saya cerita dulu tentang genetik moden yang dilihat. Yang saya fikir kata di Malaysia, telah lahir banyak golongan ni, tapi mereka disisih, diabaikan. Mereka dianggap dia bukan budak 17A yang boleh pergi Harvard. Ini bukan mereka menganggap bukan budak 12A SPM yang boleh masuk Universiti Melaya dan jadi doktor. Jadi saudara tak impikan. Kita telah menganggap bahawa the brilliant tu adalah orang-orang ni. Orang yang 17A pergi London jadi doktor ataupun 12A, dia tak mohon pun UM tawarkan tempat pengajian pada dia untuk menjadi doktor atau menjadi lawyer. Saya sedang bercakap satu senario baru. Senario one dalam 1,000 child, one or million child. Tetapi generasi ni muncul tuan-tuan. Dia muncul bukan disebabkan apa tuan-tuan. Dia perkara biasa je. Dia lahir, daripada kecil dia sensitif. Daripada kecil dia cerdik. Dia sensitif dipacu oleh nilai moral. Sensitif dia tu maksudnya mewakili naluri manusia yang sejati. Kemudian dia IQ. Kecerdikan dia juga pula. Kecerdikannya akan bekerja dengan naluri lah. Kerana naluri telah meletakkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Maka teknik dia berfikir diacu oleh nilai pemikiran yang tinggi. Jadi banyak justifikasi yang dia buat tu bertentangan dengan justifikasi konvensional kita. Macam saya kata tadi tu, katalah saudara, sebagai contoh, dia bagi tahu dekat saudara. Tak bagi tahu pun seperti mata lah. Berarti saudara belikan dia mainan. Kemudian sepupu dia ni orang miskin. Bila sepupu tu datang, dia menyembunyikan mainan dia yang mahal dalam bilik. Kerana dia takut sepupunya merasa tersinggung, tidak memiliki kemewahan permainan seperti yang dia ada. Kita boleh nampak anak kita, dia akan ada macam tu. Ataupun ketika dia nak keluar bermain, tuan-tuan suruh pakai baju cantik, dia rasa bersalah. Sebab dia akan pergi bermain dengan budak-budak yang kemudiannya kelihatan lebih rendah daripada dia. Sebab empati dia mengatakan tak wajar. Saudara bagi tahu dekat dia, kata,
Macam ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan bawa anak tuan-tuan ni pergi ke satu tempat mewah. Lepas tu dalam on the way berjumpa dengan seorang kawan. Kau nak gimana? Anak tuan-tuan tergagap-gagap untuk bagi tahu. Sebab dia kata kalau dia sebut McD dan KFC, dia kenal kawan dia ni. Kawan dia ni tak mampu makan McD dan KFC. Maka dia tergagap-gagap. Saudara kata, kenapa tak cakap betul? Kita nak pergi McD, kita nak pergi Pavilion. Anak saudara sedang dipacu oleh intelek yang tinggi. Iaitu di mana bila datang saja perasaan dia, dia dah dapat fikir. Kalau dia cakap ini, kawan dia akan mengalami masalah. Oh, sedapnya. Oh, bestnya mak ayah kau ada banyak duit bawa kau pergi. Jadi, maka IQ dia berfikir. IQ dia berfikir sama ada berfikir untuk mendiamkan diri atau berfikir menjawab sesuatu yang play safe. Adalah ikut mak ayah jalan-jalan. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila anak saudara pula tak kaya. Bila anak saudara ni tak kaya. Tadi kalau anak saudara kaya, dia tak kaya pula. Dan dia ada empati yang tinggi. Maka dia akan bercakap kepada saudara sebagai contoh. Kalau saudara suruh dia, saudara kata, ambil RM10 pergi makan. Bukan selalu, sebulan sekali je ibu dapat bagi makan. Tapi dia kata kat saudara, kalau sebulan sekali ibu bersusah payah bagi dia untuk makan, empatinya dia kata, tak betul lah dia menjadi anak. Sebab dia kata, tak patutlah sebulan sekali ibu susah payah untuk saya. Kerana akan jadi 12 kali setahun ibu bersusah payah. Faham? Sebab dia, kalau ketika dia 10 tahun, dia akan jawab macam tu. Kerana empati mengatakan, kenapa mak perlu berkorban tiap-tiap bulan? Bukankah nanti setahun 12 kali mak akan bersusah payah? Kalaulah RM10 itu menjadi pengorbanan, dia kata, mak ambil RM10 ni, gunakan untuk kepentingan mak dan saya tak perlu pergi makan Kentucky. Itu kita tunjuk macam mana kita nak ukur empati, di mana nilai dari rasa kemanusiaan dia yang tinggi. Lepas tu dipacu pula oleh akal dia yang cerdik untuk menjelaskan kepada saudara mengapa berlaku penolakan tersebut. Ini saya beri gambaran dulu untuk saudara tahu kata supaya bila kita jumpa kanak-kanak jenis ini, orang jenis ni, terutama anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan kena hargai kerana anak-anak tuan-tuan secara term Inggeris lah dia orang sebut indigo personality. Cara kita nak sebut, kita kata malaikat hidup ke, diberi hikmah ke tu terpulang lagi. This is a matter of term. Sebab saya nak pergi pada fasa yang kedua adalah mengenai rasa tak setuju saya terhadap pembulian ke atas remaja. Saya bagi tahu kata, kalaulah kita tak betulkan sistem masyarakat dan terutama dalam media sosial lebih teruk lah. Sebab kanak-kanak yang cerdik ni, kalau dia muncul dalam keluarga, habis sangat pun mak ayah dia akan belajar memahaminya. Kalau dia berada dalam satu masyarakat pun, paling tidak masyarakat belajar memahaminya dengan dilindungi oleh ayah dia. Ayah dia kata, anak saya macam ni, daripada dulu pun dia tak suka tuan-tuan kalau kita jerit-jerit dekat pengemis. Sebagai contoh, saudara bawa anak saudara dekat satu majlis hari jadi, kemudian dia nampak seorang yang tidak dikenali. Ni anak saudara dah lah dijemput ni ke majlis hari jadi orang. Lepas tu ada budak yang tak dikenali lintas dekat situ kan. Anak saudara dapat rasa bahawa budak tu terpersona dengan bau makanan yang ada. Maka anak tuan ni dia ambil bahagian makanan dia bagi kepada budak yang tak dijemput. Maka tuan rumah tu rasa tak selesa. Maka tuan saudara ada, bolehlah protek. Maaf lah, ni anak saya macam tu, dia tak boleh tengok orang lain lapar. Saudara boleh protek anak saudara. Dengan menjelaskan pada tuan rumah. Tuan rumah tu kemudian buat PR. Tak apa, panggillah budak tu masuk. Tu scene yang lain. Tetapi tindakan anak saudara adalah kerana empati dan nilai intelektual yang tinggi. Empati dia kasihan, nilai intelek yang tinggi dia play action. Iaitu bahagian makanan dia aku tak makan pun tak apa. Dan aku bagi. Nilai-nilai ni, yang good values ni, senang kita faham. Pada peringkat, dia mudah difahami. Tetapi akan datang satu peringkat di mana dia akan masuk kepada kes-kes yang sukar difahami. Yang menjadikan saudara akan mula mencemuh. Terutama apabila saya tengok cemohan-cemohan dan juga karma yang dikenakan kepada remaja. Terutama yang cerdik-cerdik ataupun yang good values. Saya tak mau katalah semua ni indigo personality. Saya ambil je tajuk ni. Tapi pembulian dan juga ketidakfahaman kita kepada remaja menjadi sangat luar biasa. Terutama saya lihat pembulian remaja di media sosial. Balkish, kamu dilahirkan dengan IQ yang sangat tinggi.
Kamu dilahirkan dengan bakat alam yang sangat luar biasa dan kamu dilahirkan dengan nilai empati yang Uncle dah jalan jauh kata ceruk. Uncle tak pernah jumpa orang yang memiliki 3 stroke perfect macam you. IQ yang bagus, kepantasan, IQ yang tinggi dan pantas. Yang kedua, kamu mempunyai talent art yang sangat sophisticated. Dan yang ketiga, kamu mempunyai nilai empati yang sangat luar biasa. Saya bagi tahu dekat dia, cuma sayangnya kamu tidak difahami. Saya fikir kerana kebetulan kamu datang dengan 3 bakat dan kamu datang dengan perkara yang keempat, iaitu kehidupan kamu yang sangat tragik, menjadikan bercampur. Kalau 3 ni senang tuan-tuan nak urus, bakat alam dia, kecerdikan dia dan empati dia. Tapi dia diselubungi pula hidup yang menimbulkan perception. Oleh kerana kehidupannya yang kelam kabut, saya kata terjadi fitnah ke atas semua yang kamu ada. Apabila kamu melahirkan empati kamu telah tercemar kerana orang telah melihat kamu sebagai budak bermasalah daripada keluarga bermasalah. Apabila kamu melahirkan pandangan kamu yang tinggi, pandangan kamu dicurigai kerana kamu dianggap datang sebagai budak bermasalah daripada keluarga bermasalah. Dan apabila kamu nak mengembangkan lagi bakat kamu, kamu akan dilihat sebagai seorang yang berbakat tetapi bermasalah. Saya bincang panjang dan saya kata 2 tahun daripada sekarang, Balkis, kamu akan jadi good streamer and good public speaker. Bila umur kamu 18, kamu boleh meninggalkan semua plan yang Uncle rancang untuk kamu. Dan kamu berdiri sendiri. Saya kata Uncle teringin untuk melihat lahirnya seorang Tian Swan. Tian Swan ni saudara boleh google lah, T-A-A-N-S-W-A-N. Tuan-tuan janganlah patah balik dekat saya cerita pasal tatu Tian Swan pula. Nanti saudara patah balik cerita pasal gaun Tian Swan. Tak masuk akal. Saya nak cerita adalah bagaimana lahirnya seorang wanita Amerika yang muda, Tian Swan, yang mempromosikan nilai kemanusiaan dan persahabatan baru di Amerika. Beliau menjadi speaker yang sangat berpengaruh, dihormati. Sesi-sesi beliau adalah sesi-sesi yang sangat luar biasa, di mana Amerika menganggap beliau seperti pari-pari yang turun daripada langit, yang menyebarkan kasih sayang dan definisi baru tentang persahabatan dan hubungan antara manusia. Jadi dia pun tengok, dia datang semalam, dia menangis lah. Dia rasa, dia tak fikir saya nampak itu adalah dia. Tapi saya bincang malam, saya kata kat dia, bagi saya bantu anda 2 tahun. Kalau cepat, anda berkembanglah sendiri. Kalau lewat, saya kata mungkin 4 tahun. Ketika anda berusia 18 tahun, anda telah bersedia. Sebab saya kata kat dia, kita tak boleh lagi biar masyarakat ni menjadi masyarakat yang tak memahami orang seperti anda. Kerana saya kata beratus-ratus orang seperti anda ada di luar sana dan mereka akan dibunuh oleh ketidakfahaman masyarakat. Jadi saya kata saya nak bawa anda datang untuk proof kepada masyarakat, orang seperti anda adalah aset. Adalah sesuatu yang sepatutnya Malaysia raikan. Sesuatu yang setiap keluarga patut lindungi anak dia. Setiap masyarakat, setiap tempat yang tahu kata kewujudan orang yang mempunyai empati dan juga nilai intelek yang tinggi ni dipelihara. Kerana anda adalah aset untuk mengungkapkan fikiran-fikiran baru, pandangan-pandangan baru yang luar biasa. Kerana anda semua dilahirkan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Lebih tinggi daripada IQ masyarakat yang biasa, yang berasaskan logik. Jadi, kenapa saya stream, tuan-tuan? Kerana bila saya tak kenal dia ni siapa pun. Walaupun last kali saya berbual, berartinya saya pernah melihat dia waktu dia dihamilkan oleh ibunya. Kerana ibunya tu bekerja di satu tempat yang selalu saya pergi. Jadi ibu dia kenal semua orang-orang yang pernah saya kenal. Cuma saya je tak perasan ibu dia. Jadi bila saya bincang, dia nampak macam terperanjat, tapi saya kata kat dia, saya bagi dia deal yang mudah. Pindah. Buat sementara sekarang kamu takut dengan masyarakat, kamu trauma kerana penghinaan-penghinaan yang luar biasa tentang masyarakat, aku pindahkan you dekat kondo ni, supaya perlahan-lahan kamu boleh bersosial semula. Kerana di kondo taklah perlu nak jumpa mak jemah, mak temah sebelah rumah yang datang tanya, kau ni, dia tanya kan, bapak kau mana? Kan? Mak kau macam mana? Saya kata angka akan letakkan. Jadi kalau kita decide ambil kondo ni, dia pun tak, sewanya hanya 1,300, api air saya ingat 1,500. Lepas saya berbincang dengan dia, kata dia boleh berlakon tetapi saya akan streamkan dia sebagai sebahagian daripada new faces dekat garasi. Supaya tuan-tuan taklah saja mendengar cerita saya, cerita Syarif Kadir. Tuan-tuan juga perlu tahu
apa yang sedang bangun daripada generasi baru di Malaysia. Kita pun tak perlu fikir negara ni tentang Datuk Najib, negara ni tentang Zahid Hamidi, negara ni tentang Anwar Ibrahim, negara ni tentang Haji Hadi dan tentang. Kita harus berfikir juga tentang negara ini adalah tentang anak-anak kita, remaja kita. Kita tak perlulah berpenat kerana hidup kita, berapa lagi yang kita akan dapat. Ekonomi tentang kita, tuan-tuan. Tentang apa saja yang kita anggap bencana yang menimpa. Kalau kita banyak sangat berfikir tentang bencana yang menimpa kita, tuan-tuan, kita mungkin tak tahu apa yang kita boleh rancang untuk anak-anak kita, generasi yang ke hadapan. Jadi saya fikir tim Garasi bersetuju untuk menjadikan dia sebahagian daripada keluarga Garasi dengan beberapa plan yang saya aturkan, sebab dia menulis kod yang sangat bagus. Buku dia bukan puisi, tuan-tuan. Kalau puisi ni adalah kata-kata yang indah. Buku-buku dia adalah kod, iaitu seni pemikiran yang indah. Sebab tu dia tak faham. Saya beritahu dekat dia, falsafah dan puisi perkara yang berbeza. Anda menulis adalah falsafah. Anda menulis daripada warisan Socrates. Anda menulis daripada warisan filosofi. Anda bukan menulis daripada warisan John Bertrand Russell, seorang penyair. Anda menulis adalah warisan kod. Kod adalah falsafah. Jadi saya kata dia nanti kita tengok balik buku yang ditulis oleh Hamka, falsafah hidup. Barulah anda tahu falsafah hidup bukan buku puisi, dia adalah buku kod, iaitu petikan kata-kata hikmah. Saya tengok, saya memang baca, saya memang tengok dia menulis kod. Coding, iaitu compressing, iaitu bagaimana dia memadatkan satu nilai fikiran untuk mencetuskan satu pemikiran baru dalam kata-kata ringkas dan terpilih. Itu saya panggil kod. Ataupun kata-kata hikmah. Tapi yang lebih penting saya kata you menulis filosofi. Saya sangat terkejut. Saya kata Angka menulis 30 tahun lebih. Ada 42 award dalam penulisan. Angka duduk dalam industri TV dengan 7 award. Termasuk dokumentari Festival Filem Malaysia 2 kali Angka menang. Tapi aku tak pernah baca seorang budak 14 tahun menulis kod-kod yang sangat personal. Kata-kata hikmah yang sangat luar biasa. Cuma saya kata kalau kita tak merangka semula, orang yang baik seperti Balkis ni akan ditenggelami oleh apa yang kita panggil isu popular. Kan orang Melayu suka isu-isu sensasi. Maka akhirnya kanak-kanak dan remaja kita dibunuh kerana sensasi. Kerana kita melihat semua benda-benda tentang remaja kita dalam bentuk populis, iaitu mencari satu jalan mudah untuk diperhukumkan ataupun mencari satu jalan mudah untuk diputuskan dia ni siapa. Yang saya panggil sebagai snapshot society. Kan kita snapshot je, gambar orang jatuh, jalan cuai tu. Padahal kita tak tahu daripada awal dia dikejar anjing. Yang kita rakam tu snapshot masa dia jatuh. Dia dipanggil snapshot thinking. Kita berfikir dengan apa yang kita nampak je. Jadi saya kata, saya tak peduli dia tuan-tuan. Kecuali hari tu saya terbaca viral pasal skirt dan legging. Dan saya cakap dengan dia, kata, mulai sekarang kawal indera keenam. Kerana indera keenam tak boleh dipancarkan kepada orang biasa. Kerana dia akan menimbulkan fitnah. Sesiapa saja yang dilahirkan dengan indigo personality ataupun indigo intellectuality, kita kena sembunyikan the indigo side. Kerana indigo side kalau kita throw out, dia akan menyebabkan masyarakat logik. Masyarakat logik ni, dia tak terhadap. Sebab majoriti masyarakat dilahirkan dengan ideologik. Itu semua benda mesti logik. Tetapi kadang-kadang indigo, anda telah melihat menjangkaui proses biasa. Kalau kita ni manusia biasa ni, saya cakap dekat dia, kalau Angka ni manusia biasa, awak telah berfikir melangkaui manusia biasa dengan kemanusiaan yang baru. Jadi walaupun Angka seorang manusia, yang awak fikir tentang manusia, tapi kemanusiaan anda tidak boleh difahami oleh orang yang tahap kemanusiaan yang biasa-biasa. Jadi itu dah tujuan stream saya nak beritahu, kata saya gembira lah kerana ketika saya tercari-cari apa fasa baru yang Garasi akan masuk. Selepas setahun setengah, setahun 7 bulan, setahun 8 bulan kami beroperasi ni, selain saya dan Syarif Kadir. Saya gembira kerana akhirnya saya menemui konten yang saya fikir penting untuk ibu bapa faham. Penting pembulian ke atas remaja dihentikan, pembunuhan bakat, kezaliman serta apa yang dipanggil sebagai snapshot opinion. Bash. You all pakai apa bash? Kecam. Mengecam remaja dihentikan, supaya saya tak mahu satu masa tuan-tuan remaja kita dibodohkan kerana takut kepada sifat kita yang menghukum. Jadi saya kata datang, kita banner, kita build up satu stroke yang come to the end, tagline-nya adalah hormati remaja kita. Berarti
Ketika mereka memberi pandangan walaupun bercanggah, kita tak perlu menentang dan menghukum, tetapi kita mungkin perlu memahamkan mereka atau kita perlu mengambil kefahaman mereka untuk kita fahami, supaya kita sedar bahawa indigo intelligent atau indigo personality lahir bukanlah kerana kerosakan DNA ataupun kerana kerosakan mental. Mereka lahir adalah kerana ketika mereka membesar, pada usia 6, 8, 10 dan 12, mereka telah dapat melihat perkara-perkara yang mereka anggap tidak manusiawi secara tingkat pemikiran mereka yang tinggi dan tingkat rasa mereka yang tinggi. Jadi oleh kerana mereka berbeza dengan kita tak boleh menghukum mereka dengan menggunakan hukum kita. Maksudnya orang faham tak saya cakap ni? Lama ni saya cakap dah sejam lebih dah. Tuan-tuan faham ke? Faham, alhamdulillah, sebab benda ni baru. Saya pun membaca banyak dan saya mengambil semalam perbualan yang lama dengan dia. Saya rasa tak ada. Autism adalah lain. Autism dia adalah gangguan genetik konvensional yang dah berlaku daripada dulu. Sains telah menemuinya sebagai bukan complicated. Berarti dia dah ada autism. Dia dah ada term dia adalah autism. Split personality, dia dah ada term dia split personality. Di mana autism ni kanak-kanak yang dilahirkan dengan kebolehupayaan komunikasi dan interaksi sosial yang rendah. Itu autism. Dan autism ni berlaku kerana kekurangan kepada sistem pembentukan otak dia. Di mana otak dia apabila nak berkomunikasi dan berinteraksi dengan persekitaran, dia tidak dilahirkan dengan keupayaan tersebut. Jadi dia hanya lebih kepada interaksi diri je. Dia panggil kelemahan dalam sistem komunikasi. Itu yang menghasilkan mereka autism. Kemudian dia juga disebut disleksia. Keperlahanan dalam sistem pembelajaran T20. Kalau dalam international dia gradekan T20. Sebab tu Olimpik dia panggil T20. Iaitu kategori nampak fizikal dia semua okey. Tetapi mereka ini adalah perlahan dalam pembelajaran. Dipanggil mempunyai daya pembelajaran yang perlahan. Lain split personality pula, mereka dilahirkan dengan masalah yang lebih complicated, iaitu tidak dapat menentukan dari begitu banyak watak dalam diri mereka, watak manakah yang prominent. Sebab tu dia ada 2-3 watak. Saya seorang yang bengis, saya seorang yang penyayang, saya seorang yang banyak cakap, dan pada waktu yang sama saya adalah seorang yang pendiam. Tapi saya boleh manage lah. Bila saya stream dengan saudara, saya banyak cakap. Kalau saudara jumpa saya personally, saya tak seramah yang saudara bayangkan. Saya kelihatan sangat mesra bila berniaga. Tapi kalau saudara masuk dalam meeting saya, saudara tak akan fikir bahawa saya orang sebaik itu. Tapi saya boleh menguruskan diri saya untuk mengendalikan semua personality saya. Kerana perniagaan memerlukan ketegasan, maka saya tegas dalam bekerja. Oleh kerana streaming, berkongsi pengetahuan, memerlukan saya mesra dan saya menggunakan kata-kata yang mudah, menunjukkan wajah yang lunak dan nada bahasa yang betul untuk menyampaikan maklumat supaya keinginan saya berkongsi kebenaran dan keinginan saya berkongsi pengetahuan dengan saudara sampai. Jadi kalau saudara jumpa saya pula, saudara mungkin kecewa lah sebab saya cakap sepatah dua tu saya masuk bilik. Saya seorang yang lebih suka aktivitas daripada mengopi. Sebab tu salah satu daripada beban berat nak buka kafe, saya bagi tahu dekat admin, adalah saya tak mungkin boleh berada di meja untuk berbual dengan saudara. Sebab saya seorang yang sangat reserve. Saya seorang yang memilih untuk mendengar. Saya ni, masalah saya kan saya boleh tidak memilih untuk bercakap. Pop-pop apa tajuk pun saya cakap. Tapi saya sangat memilih untuk mendengar. Kalau saya duduk aja, saudara sedang bercakap tentang orang lain, saya akan bangun. Sebab saya tak gemar bercakap sesuatu tentang orang lain yang dia tidak berada di meja tersebut untuk membela diri dia. Dan saya tak suka mendengar satu cerita orang lain yang antara saya dan saudara tak ada manfaat membincangkannya. Jadi saya akan tinggalkan. Dan kalau ada satu orang tu datang, dia bercerita tentang segala yang bagus-bagus tentang diri dia, saya tidak akan singgah langsung. Sebab saya tak gemar mendengar benda yang hebat-hebat. Sebab dalam hidup saya dah bergaul dengan banyak orang hebat. Saya suka mendengar tentang manusia yang kekurangan. Kerana kekurangan akan merangsang saya berfikir. Apabila seorang datang dan memberitahu banyak tentang kekurangan diri dia, saya boleh duduk berjam-jam mendengar. Kerana saya fikir bahawa mendengar sesuatu hal yang kurang boleh melatih kita berfikir bagaimana mengatasi kekurangan. Tapi mendengar sesuatu yang melebih-lebih, tuan-tuan, menyebabkan kita rasa nak muntah. Sebab perut kita kembung, tuan-tuan.
Fikiran kita pun kembung. Lebih kembung daripada kopi. Lepas tu bila nak buka kafe, satu masalah adalah ancaman yang paling besar lah tuan-tuan akan mula mengatakan majoriti orang yang kenal saya sekali lalu memang menganggap saya seorang sombong. Saya memang clear cut adalah seorang sombong. Kelihatan sangat sombong. Saya jalan, saya pergi kedai, beli dan balik. Saya tak begitu mesra dan saya tak bergaul. Macam saya beritahu, saya dah beritahu saudara tahun 2021 saya ada 6 je kenalan baru. Saya tidak berbual dengan orang yang saya rasa tak manfaat untuk berbual dengannya. Kalau tanya saya dalam politik susah lah. Tapi saya macam saya lah, hari ni saya nak jual ni. Bukan kerana kebetulan. Khwarizmi adalah indigo personality. Kerana beliau adalah seorang saintis dan juga seorang pemikir kemanusiaan. Kerana algebra ataupun Abu Musa Abu bin Musa ni ataupun dikenali Abu Musa Abdullah Al-Khwarizmi kerana dia lahir di Khawarizm pada tahun 850 Masih. Itu Nabi wafat 632, 150 tahun selepas Nabi wafat, lahir algebra. Algebra adalah indigo personality, di mana kecerdikan IQ-nya menjadikan dia adalah pakar matematik yang sangat luar biasa. Dia dianggap bapa matematik kerana dia boleh mencipta algebra, di mana perkalian mengkali ataupun mendefinasi jisim boleh diukur dengan angka. Benda yang tak nampak ni, jisim yang tak nampak, dia yang pertama angkakan. Hinggalah lahir apa yang dipanggil sebagai, selepas saja Khwarizmi mencipta tentang bagaimana benda yang tidak nampak boleh diukur melalui angka. Maka benda ni berkembang daripada algebra menjadi fizik dan kemudiannya begitu macam-macam lah modern matematik. Tapi pada waktu yang sama, Al-Khwarizmi juga menulis syair-syair dan puisi-puisi luar biasa mengenai ketuhanan dan keinsanan. Itu menjadikan dia juga adalah indigo. Cuma tinggal pada zaman tu, orang tak bincang tentang perkara ni. Orang membincangkannya sebagai seorang yang seorang yang terdidik dengan akhlak agama yang tinggi tetapi meminimati sains. Sebab dia ada dua-dua bidang. Dia adalah seorang yang mahir dalam ilmu agama. Waktu yang sama dia sangat luar biasa dalam matematik. Dan yang ketiga adalah dia sangat kaya dengan kata-kata dan juga penghasilan karya sastra yang berorientasikan bahawa Islam itu adalah agama insan. Ini contoh kalau saudara baca algebra. Kalau saudara lihat dalam profil sekarang ni susah saya nak beritahu sebab dia lebih mudah kita detect masa kanak-kanak. Bila besar dia dah rosak. Yang besar tu 8 boleh ketara. Macam bila saya selidik, bila saya tak pernah kenal Balkis ni. Waktu dia top budak-budak tu, saya dah berhenti tengok drama Melayu kan. Bila saya tengok itu, dia kena bash pasal tu. Kebetulan, saya bukan baru sekarang ada Facebook. Dulu saya ni hanya baca portal. Saya tak ada Facebook, tak ada apa. Bila saya ada Facebook, saya pakai admin punya nama. Saya boleh merayau kata tengok. Jadi bila saya tengok dekat orang bash dia pasal legging dan juga skirt tu, saya marah lah. Sebab saya tengok kenapa ni, saya cari-cari, saya tengok latar belakang dia semua. Lepas tu baru saya tahu dia terbitkan buku. Saya cari buku dia. Saya baca history dia semua. Dan one day saya kata kat Syarif Kadir, Ril, asal teruk sangat orang bully budak ni. Umur baru 14 tahun, panggil datang garasi, Ril. Saya rasa garasi perlu membela dan perlu membuatkan orang faham tentang dia. Kemudian saya preview balik. Kemudian saya jumpa dengan dia lah. Bila saya jumpa semalam lama, dia menangis, dia diam, saya bual. Saya tahu kata dia memang mempunyai indigo personality. Seorang yang cerdik, luar biasa. Bila saya tengok juga penguasaan bahasa Inggeris yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Menunjukkan bahawa dia senang, tuan-tuan tahu. Language, communication. Penguasaan bahasa adalah tahap pertama kita nak mengukur IQ. Bukan 17A, 18A. Vocab. Jadi vocab English dan vocab VM dia sangat luar biasa. Yang kedua, tuan-tuan, dia carry personality. Bila saya baca tentang pembelaan dia yang luar biasa terhadap ibu dia walaupun dengan hujah yang sangat lemah, saya tahu dia ada empati yang sangat luar biasa. Kemudian barulah saya tahu, tuan-tuan, dia biasa jadi gelandangan kerana datang jual buku. Kemudian barulah saya tahu kata dia berada dalam position yang kanak-kanak cerdik dan mempunyai mental yang sangat kuat je, yang boleh mengharungi. Selepas dia harung tu, tuan-tuan, dia bekerja
Dan sekarang ni dia tinggal di kawasan yang dipenuhi oleh orang Bangladesh, orang Myanmar. Jadi saya fikir kata sayanglah. Jadi saya kata dekat dia, sekarang saya discuss dengan mak dia semua, this is our plan. Kita punya road map, table rolling for 4 years. 6 months we go here, 2 years we go here, after 4 years, I hope you can be independent and you have a big name. Bukan big name so-called popular. Big name yang uncle impikan you are agent to change society. Kamu adalah agent untuk menukar cara masyarakat kita berfikir untuk lebih menghormati remaja kerana pemikiran baru sedang berlaku. Di mana kita tuan-tuan, sikit masa kalau kita tak jaga, kita ni bukan boomer, kita jadi ortodok. Berarti saya kata masyarakat tak boleh lagi dibiarkan membuli remaja seperti kamu, merendah-rendahkan remaja seperti kamu. Tapi angka perlukan kamu untuk mengubah masyarakat. Gary Vaynerchuk orang sebut je dia ada 60 million USD, sesuatu yang dia capai dalam media sosial hanya 4 tahun. Tapi dia hidup pakai t-shirt je, tuan-tuan. Dia pergi ceramah di Harvard tentang ekonomi, tentang perniagaan. Sebab dia ni dijemput di seluruh dunia. Gary Vaynerchuk ni seorang dia mulut cabul, tuan-tuan. Lagi teruk, tak dahsyat kat di Malaysia tak boleh sebut lah. Dia perkataan-perkataan forward ni semua dia bucap di Harvard, di Cambridge. Tetapi semua sarjana ekonomi mengakui bahawa apa yang disebut oleh Gary Vaynerchuk adalah fikiran yang betul tentang perniagaan yang sebenarnya. Di mana dalam perniagaan, keuntungan yang baik adalah keuntungan yang bersifat ihsan kepada orang lain. Di mana anda menjadi kuat kerana anda menguatkan orang lain. Dia menganggap bahawa perniagaan adalah di mana sumber komunikasi, di mana manusia saling mengukuhkan satu sama lain. Tian Swan ni pula, dia lebih muda. Vaynerchuk 46. Tian Swan ni saya rasa 30 lah kot 30 lah, muda, cantik. Sangat talented. Datang dari generasi Amerika yang rebel, ada tattoo tapi memakai gaun. Cantik. Dia menyampaikan ucapan-ucapan di universiti yang besar. Para sarjana dan intelektual ingin mendengar kerana semua orang terpersona dengan pandangan dia tentang kasih sayang, hubungan suami isteri, pandangan-pandangan dia tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang lain, memelihara nilai persahabatan. Jadi Amerika belajar daripada mereka. Saya jawab soalan ni atau saya dah merayau ke mana? Betul lah, saya sedang jawab. Jadi apa yang saya fikir adalah saya bimbang kita, tuan-tuan dan puan-puan, secara tak langsung mungkin membuli anak-anak tuan-tuan besok dengan menafikan hak mereka untuk menjadi orang lain yang lebih cerdik daripada kita. Bukan cerdik, tuan-tuan. Mungkin kita telah hidup dalam banyak nilai yang sebenarnya tak betul. Tapi oleh kerana nilai itu kita bawa daripada dulu, tuan-tuan. Kita mengata nilai itu betul. Mempunyai rumah besar, memiliki kereta yang cantik, ada duit 100,000, beli rumah 100,000, renovate 200,000. Atau ada duit, beli rumah 500,000, renovate jadi 1 million. Tapi anak kita mengatakan, bukankah di surat khabar, bukankah di televisyen, banyak menggambarkan orang langsung tak ada rumah, Bu? Kenapa ibu tak fikir bahawa beli rumah 500,000, renovate 100,000? Kenapa ibu tak banner, tak bagi duit 400,000 supaya orang lain juga ada rumah? Benda-benda tu akan membuat kita fikir macam, kau gila apa? Aku cari duit. Begitu susah kau nak suruh aku pergi banner rumah orang miskin. Itu rasional. Kita akan berfikir rasional lah. Logik kita. Kita bekerja sebab kita diasuh begitu. Kita tumbuh dengan berpegang pada nilai begitu. Apabila datang seorang anak mengatakan salah, kita akan rasa benda tu pelik. Tapi benda tu benar, tuan-tuan. Benda itu benar. Walaupun dia berbeza daripada kita, tapi kita dah berpegang pada nilai lama. Di mana nilai kambu, saya kata ni. Siapa yang rajin main gym rami, dia tahulah kambu ni. Di mana nilai yang kita simpan. Kerana kepercayaan kita dengan nilai itulah kita menang. Kalau kita main judi ni, ada daun kita simpan. Kita tak lepas daun tu. Kerana kita yakin daun trup tu lah yang akan membawa kita menang dalam permainan tu. Siapa yang main gym rami angkat tangan kat sini, tahulah apa dipanggil kambu. Menyimpan sesuatu yang kita anggap membolehkan kita menang dalam permainan tu. Itulah dalam hidup. Kita fikir wang yang banyak akan memenangkan kita. Nanti duit ni, rumah ni, boleh bagi dekat engkau. Besok ibu tak ada, inilah kereta untuk engkau. Bila rumah ni ibu reno apa cantik, besok dah habis 1 juta. Nanti 5 tahun lagi nilai dia 3 juta. Bila ibu mati, kau jual 3 juta. Kau bagi dengan adik-beradik kau, dapat seorang 1 juta. Itu asas yang kita fikir. Tapi anak kita datang dengan empati baru. Dia kata, kenapa ibu harus berfikir sampai ibu mati? Ketika ibu hidup,
Sepupu ibu susah. Dua pupu ibu susah. Rumah pun tak ada. Makan pun susah. Jadi anak kita datang dengan empati dan nilai intelek yang baru. Di mana secara perasaannya dia mengatakan apa yang ayahnya lakukan adalah salah. Secara logik, secara inteleknya dia memikirkan kata bukankah sebahagian itu sepatutnya menjadi asas kepada keluarga sepupunya untuk memulakan kehidupan yang lebih baik. Jadi tapi benda ni kalau dibentang pada kita, tuan-tuan, kita akan balik pada jawapan, kau gila ke apa? Kau ingat apa senang bagi duit ke orang? Kau tak tahu ke perit kita cari duit? Jadi ini pertentangan-pertentangan yang kita panggil bila datang super real, kebenaran yang lebih benar. Kita tidak akan dapat menerimanya kerana kita hidup dalam undeniable real. Kebenaran yang kita nak deny adanya kebenaran lain yang lebih baru.